Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, nama saya Muhammad Afizuddin bin Syarul Hisham, kad matrik bernombor PMD 4027A dan merupakan pelajar mutawif Professional Mutawif Development International College Cawangan Perak, yakni UPSI. Jadi saya akan mempersembahkan tutorial ataupun saya akan membawa sendiri cara-cara untuk membawa jemaah di dalam ziarah dalam Mekah dengan ziarah luar campur dengan ziarah tambahan, insya-Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji hajah sekalian, maaf ya saya mengganggu jemaah haji hajah yang sedang menjamu selera. Tapi saya kat sini ingin memberi informasi ataupun memberi inform lah dekat haji hajah sekalian. Esok insya-Allah kita akan melaksanakan ziarah dekat bahagian luar Mekah. Jadi saya minta kepada haji hajah sekalian untuk menempati masa, iaitu 7 suku, untuk berada dekat lobi. Jadi 7.30 kita dapat bergerak ke destinasi yang kita ingin dituju. Saya harap haji-haji dapat memberi saya kerjasama. Jika tak berikan kerjasama, maka akan berlakulah masalah-masalah yang tidak diingini. Jadi jangan disebabkan seorang yang salah, semua terlibat sekali. Saya harap tu, saya minta sangat dekat haji-haji sekalian supaya untuk beri kerjasama. Jadi ziarah luar Mekah kita ni, dia merangkumi daripada Jabal Sur, Manasik Haji, Masjid Jirana, Jabal An-Nur dan sebagainya. Jadi insya-Allah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang haji dan hajah sekalian, apa yang kita boleh tengok sekarang ni, kita sekarang ni berada dekat Jabal Sur yang terdapatnya Gua Sur. Kedudukan Jabal Sur ni ataupun Bukit Sur ni, dia terletak dekat tengah-tengah Mekah, iaitu kira-kira 4 km daripada sebelah selatan Masjidil Haram. Jadi dia punya fizikal geografi bukit ni adalah, tinggi bukit tu lah sekitar dalam 458 meter. Jadi ketinggian yang tu dia mengambil masa dalam 1.5 jam haji-haji sekalian untuk sampai dekat puncak dia. Jadi apa yang terdapat dekat Jabal Sur dengan Gua Sur ni yang sangat menarik ni? Jabal Sur ni merupakan tempat di mana Rasulullah SAW dengan sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka ni berteduh ataupun menyuruh ataupun macam berlindung daripada orang kafir musyrikin yang datang mengejar mereka semasa ketika mereka ni, Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar Siddiq ni nak pergi berhijrah ke Madinah. Lalu mereka pun pergi dekat Gua Sur ni berlindung selama 3 hari. Itu cerita ringkas ni lah. Jadi terdapat beberapa kisah yang boleh menjadi sebagai tauladan ketika Rasulullah SAW dengan Abu Bakar Siddiq dekat Gua Sur. Jadi ceritanya, jadi ada sirahnya di mana ketika ada satu masa tu dalam Gua Sur tu, ketika tu Rasulullah SAW sedang berehat ataupun macam sedang tidur lah dekat pangkuan Abu Bakar Siddiq. Jadi pun Abu Bakar Siddiq pun layan saja buat biasa. Tiba-tiba Abu Bakar Siddiq ternampak ada satu lubang tu macam ada keluar binatang yang berbisa. Iaitu binatang berbisa tu ada banyak riwayat mengatakan sama ada ular, ada kalajengking, ada binatang yang berbisa lah, labah-labah ke apa. Ada banyak riwayat, maksudnya banyak pendapat khilaf. Tapi secara umumnya kita boleh tahu bahawa binatang yang keluar lubang tu adalah binatang berbisa. Jadi Abu Bakar Siddiq ni dengan penuh kerelaan, dengan penuh pengorbanan, Sayyidina Abu Bakar ni pun dia sanggup meletakkan kakinya tu untuk menutup lubang tersebut supaya binatang tersebut tidak menyakiti Rasulullah SAW. Bayangkan tu bayangkan haji-haji sekalian, betapa cintanya sahabat Nabi ni terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi
Lagi-lagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang sangat dirindui oleh Nabi baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita perlulah ingatlah perjuangan-perjuangan Nabi Muhammad SAW daripada perang, daripada segi perang, daripada segi kehidupan dan segala-galanya. Jadi kita kita boleh kat sini dapat jadi contoh di mana sahabat Nabi tu sanggup sanggup biarkan diri dia tu cedera daripada Rasulullah tercedera. Saya sambung balik cerita tadi. Bila tu binatang tersebut tu Abdullah pun letak maafkan saya, Abu Bakar Siddiq pun letak kaki dia dekat lubang tu. Lalu binatang pun macam lah, dia akan sengat lah, yang menyebabkan Abu Bakar Siddiq itu menitis air mata jatuh dekat pipi Nabi macam tu. Lalu pun Rasulullah pun bangun, dia kata dekat Abu Bakar Siddiq, mengapa engkau menangis ni wahai Abu Bakar? Lepas tu Abu Bakar mengatakan dia punya kakinya disengat, sakit. Jadi pun Rasulullah pun ambil lah macam kira letak jari ni dekat dekat langit bagi dia Rasulullah SAW. Lepas tu pun dia sapu dekat bahagian luka Abu Bakar Siddiq, dengan izin Allah sembuh terus luka ataupun sengatan yang dialami oleh Abu Bakar Siddiq. Nampak tu Haji Hajjah itu nak menunjukkan bukti, iaitu bukti yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW ataupun Nabi Muhammad SAW ni merupakan utusan daripada Allah. Nampak tu, dengan nampak tu Allah beri izin dengan cara Nabi tu. Bayangan tu Haji Hajjah. Jadi ceritanya ada lagi kisah di mana ketika mereka Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar tu menyuruh, diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu bahawa Abu Bakar menceritakan, aku bersama Rasulullah SAW di dalam gua dan aku dapat melihat kaki pihak musyrikin. Lepas tu pun lalu Abu Bakar pun mengatakan, wahai Rasulullah, jika salah seorang daripada mereka mengangkat kakinya, maksudnya bila datang lagi dekat dengan gua tu, nescaya mereka akan dapat melihat kita. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun ni berkata, ma zannuka ya Aba Bakrin bi isnaini Allahu thalithuhuma. Maksudnya, wahai Abu Bakar, apakah yang kamu fikirkan tentang dua orang apabila Allah SWT merupakan pihak yang ketiga bersama mereka? Nak menunjukkan Nabi kata jangan risau, sesungguhnya Allah tu ada. Jadi apabila kita ni ditimpa kesusahan ataupun musibah ni, kita hanya ingat kepada Allah saja, kerana Allah saja yang mampu menolong kita. Tak ada orang lain yang mampu menolong kita. Bahkan walaupun itu ibu bapa kita, rakan-rakan kita ataupun guru-guru kita, tapi kita ingat kita kena berbalik kepada, iaitu siapa yang hanya boleh membantu kita adalah Allah SWT. InsyaAllah apabila kita ditimpa musibah ataupun kesusahan, insyaAllah bila kita berdoa kepada Allah SWT, segala masalah yang kita hadapi, segala kesulitan yang kita hadapi akan diringankan ataupun akan dibantu oleh Allah SWT. Jadi mukjizat ni pun kat situ bukan mukjizat Nabi, pertolongan daripada Allah SWT lah, iaitu di mana bila orang kafir Quraisy tu, yang datang nak membunuh Nabi tu ataupun nak menangkap Nabi tu, bila sampai kat gua tu, mereka nampak kat pintu gua tu terdapat sarang laba-laba. Lepas ada sarang laba tu, dekat sebelahnya tu ada sarang burung. Itu merupakan bantuan daripada Allah SWT. Jadi pun mereka macam saling berselisih. Ada yang mengatakan ada Nabi dalam tu, ada yang mengatakan tidak. Sebab apa? Sangat mustahil. Contoh, kalau kita masuk dalam gua, takkanlah kita tak akan merosakkan sarang laba-laba tu. Kalau kita masuk juga, takkan burung tu dia akan hinggap kat situ, dia mesti akan lari terbang. Jadi kat situ nak menunjukkan bantuan daripada Allah SWT. Jadi selepas Nabi pun duduk selama 3 hari 3 malam, lalu pun mereka pun keluar. Lepas tu pun Rasulullah pun berhijrah ke Madinah. Jadi itu sedikit pasal tentang Jabal Sur, iaitu terdapatnya Gua Sur. Jadi haji-hajah sekalian,
saya bagilah haji-haji sekalian 10 minit untuk mengambil angin dekat luar tu, ambil gambar ke. Nanti kan apa-apa yang haji hajah tak faham boleh tanya kepada saya. Okey, baiklah. Sekarang ni kita sudah sampai dekat destinasi kita, iaitu Arafah. Jadi haji hajah sekalian, siapa yang kat sini sudah melakukan haji? Jadi bagi siapa yang telah menunaikan haji, mesti dia tahu dengan tempat ni, tempat-tempat manasik haji lah. Arafah ni merupakan antara manasik haji ataupun ibadah-ibadah haji yang perlu kita buat, ataupun al-masya'il haram, macam tu. Jadi Arafah ni kita kena tahu apa sejarah asal usul, mananya datang nama Arafah ni. Jadi ni ada terdapat banyak riwayat yang mengatakan mana datangnya Arafah ni. Jadi Arafah ni antara yang ceritanya adalah yang pertama ketika Nabi Adam dengan Siti Hawa, kan mereka kan telah diturunkan daripada syurga, lalu mereka ni terpisah. Jadi kat sinilah merupakan titik pertemuan mereka di antara Nabi Adam dengan Siti Hawa, dekat Jabal Rahmah. Nanti saya akan cerita lebih detail pasal berkaitan dengan pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jadi seterusnya pula, selain itu juga ada kisah di mana Malaikat Jibril dia mengajar Nabi Ibrahim alaihissalam tentang manasik amalan haji. Manasik haji lah yang tadi kata. Contoh macam melontar dekat Jamrah, wukuf di Arafah, mabit dekat Muzdalifah, dan sebagainya tu. Dia Malaikat Jibril dia menerangkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Jibril pun bertanya, Arafta, bermaksud di dalam bahasa Melayu ialah sudah tahukah kamu? Jadi lalu Nabi Ibrahim pun menjawab araftu, maksudnya ya, saya tahu. Mungkin juga ada yang mengatakan Arafah ni di mana ketika kat situlah tempat manusia dia mengakui segala dosa dan kesalahannya kepada Rabbu, maafkan saya, Tuhan lah, yakni Allah. Jadi apa fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan yang terdapat dekat Arafah ni? Antara contohnya ketika pada 9 Zulhijjah, iaitu di mana hari Arafah tu, pada 9 Zulhijjah tu, hari pembebasan daripada api neraka. Tu yang pertama. Yang kedua pula, hari limpahan rahmat dan pengampunan dosa. So bila kita dekat Arafah ni, dan lagi-lagi ketika pada hari Arafah kita ni digalakkan untuk memohon ampun dan bertaubat kerana Allah, supaya menghapuskan sebanyak bilangan pasir, titisan hujan ataupun buih di lautan. Dosa-dosa kita lah diibaratkan. Moga-moga Allah mengampunkan dosa kita. Selain tu juga ianya ada terdapat bila kita berpuasa pada hari Arafah pada 9 Zulhijjah. Ada sabda Nabi Muhammad SAW daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW sabda, mafhumnya lah, saya bagi mafhumnya. Sesiapa yang berpuasa pada hari tersebut bukan yang mengerjakan haji, maksudnya Arafah ni, kalau pada hari tu dia mengerjakan haji, wukuf di Arafah. Tapi bagi kita ataupun macam orang yang tak melakukan haji, kita berpuasa pada hari Arafah tu 9 Zulhijjah, maka dosanya akan dihapuskan untuk tahun yang sebelum dan tahun selepas. Bayangan tu, haji hajah. Yang belum lagi buat haji tu, kalau haji hajah suka mengamalkan puasa pada hari Arafah tu 9 Zulhijjah tu, dosa haji hajah sebelum dan selepas, maksudnya sebelum tahun ni dengan selepas, maksudnya akan datang, Allah telah mengampunkan dosa kita, insya-Allah. Jadi selain itu juga dialah merupakan sebaik-baik doa ialah pada hari Arafah. Jadi bila pada hari Arafah ni kita digalakkan untuk berdoa kepada Allah SWT apa-apa saja hajat kita. Lagi-lagi bila kita memohon ampun kepada Allah SWT supaya mengampunkan dosa kita, insya-Allah Allah pasti kabulkan doa kita. Jadi ada sabda Nabi SAW, mafhumnya digalakkan untuk banyak berdoa pada hari tersebut, dan sebaik-baik doa ialah yang dibacakan pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan serta Nabi-Nabi sebelum aku ialah
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi nak menunjukkan sabda Nabi ni, bila time hari Arafah tu kita memang digalakkan, sangat-sangat digalakkan untuk berdoa ketika hari Arafah. Lepas tu pun kita pun perbanyakkanlah zikir yang tadi saya kata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Arafah ni pun terdapat banyak sirah-sirah yang berlaku dekat Arafah ni. Antaranya contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia memberikan khutbah terakhir baginda ketika mana baginda melaksanakan haji wada. Jadi saya nak tanya kepada haji hajah sekalian, adakah haji hajah ingat intisari yang terdapat dalam haji wada? Tak apa, yang bagi yang tak ingat ataupun yang tak tahu, saya boleh ceritakan. Sama-sama kita boleh mengambil pengajaran, iktibar daripada wasiat Nabi ni, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perlu sedaya upaya untuk mengikut apa yang dikehendaki Rasulullah SAW. Nescaya apa yang kita buat mengikut Rasulullah SAW, ianya telah padan dengan sejajar dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara intisarinya ialah di mana sesiapa yang memegang amanah, maka dia hendaklah mengembalikan amanah tersebut kepada tuan kepunyaannya. Lepas tu seterusnya adalah, ingatlah segala amalan jahiliah telah berada di bawah tapak kakiku. Iaitu telah diapakan. Maksudnya Nabi berpesan kepada kaum muslimin ketika maksudnya zaman keislaman ketika itu gemilang. Nabi kata janganlah kita amalkan perkara-perkara yang macam amalan-amalan zaman jahiliah yang mereka sebelum ni buat. Jangan, sebab sungguhnya Nabi telah musnahkan. Lepas tu pun Nabi melarang, mentegah kita riba tu adalah haram. Jadi jangan sekali kita mencuba-cuba untuk mendekati riba. Haji hajah tahu tak? Orang yang melakukan riba ni, orang yang memberi riba dengan menerima riba ni memang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain tu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada memberi wasiat di mana setiap orang muslimin adalah bersaudara. Jadi janganlah kamu berkelahi antara satu sama lain, dan harta-harta orang mukmin tu hendaklah kamu meminta kebenaran sebelum kamu mengambilnya. Nampak tu? Tu antara wasiat-wasiat Nabi, wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perlulah ingat dan kita perlu amalkan dan terapkan dalam kehidupan kita. Jadi selain daripada wasiat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat juga di mana kisah yang sebentar tadi yang saya kata, pertemuan di antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jadi dia punya riwayat dia ada menceritakan di mana ketika Nabi Adam ni bila diturunkan dengan Siti Hawa, diturunkan dekat muka bumi ni, Nabi Adam ni ada riwayat mengatakan dia turun dekat India, manakala Siti Hawa ni pula dia diturunkan dekat Jeddah. Jadi mereka ni berpisah sebab dalam syurga mereka ni bersama-sama, tapi bila Allah turunkan mereka ni dekat muka bumi ni, mereka telah terpisah selama 40 tahun. Jadi pun ketika mana dekat Jabal Rahmah, bukit tu, pertemuan tu, jadi pun Nabi Adam pun dia bersandar dekat Jabal Rahmah. Bayangkan Nabi Adam ketika itu besar. Kira kalau macam Jabal Rahmah tu ibarat macam dia sandar dekat batu besar macam tu lah. Ketika batu pun tiba-tiba bila dia sandar tu, tiba batu tu macam bergerak belakang. Dia tengok, dia ternampak isteri tercintanya, iaitu Siti Hawa. Nampak tu tuan-tuan, dekat situ kita boleh ambil iktibar kisah penciptaan mereka ni yang sangat suci ni. Bayangkan haji hajah 40 tahun berpisah, tak jumpa. Kalau kita sekarang ni kita ada handphone, kalau kita jauh pun kita boleh calling ataupun
WhatsApp. Tapi kalau masa ketika Nabi Adam tak ada ketika itu. Tak ada ketika itu. Jadi bayangkan tu, dia punya kekuatan hubungan cinta mereka di antara mereka berdua. Jadi itu Jabal Rahmah ni selalunya ada kebanyakan orang tu dia nak ambil berkat lah disebabkan peristiwa daripada Nabi Adam. Tapi sebenarnya kita sebagai umat Islam tu, kita kalau satu perkara berlaku dekat satu tempat tu, jangan sekali kita macam bila contohnya macam dekat Jabal Rahmah tu tulis nama. Tulis nama saya lah contohnya Din. Lepas tu pun tulis nama orang yang saya suka. Lepas tu saya percaya bila saya tulis nama tu pun macam tu saya akan macam saya akan macam bercinta lah. Kita akan terikat lah dengan orang yang saya suka tu. Jangan, itu benda khurafat, boleh jatuh syirik. Jadi Haji Hajah saya berpesan, bila dekat tempat tu kalau nampak orang buat tu jangan ikut. Kalau Haji Hajah pandai, Haji Hajah pergilah tegur. Sebab kerana mereka ni adalah saudara sesama Islam, sama kita. Jadi tegurlah menegur kalau nampak perkara ni dekat depan mata Haji Hajah. Jangan sampaikan mereka ni terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar. Jadi itulah beberapa kisah yang saya boleh sampaikan dekat Arafah. Jadi saya akan bagi masa dalam setengah jam lah Haji Hajah untuk berkeliaran dekat ni. Sebab kat sini banyaknya pasar kat sini. Jadi berbelanja lah sakan-sakan. Yang mana banyak duit tu boleh lah belanja sakan. Yang tak ada banyak duit tu berpada-pada. Nanti yang takut kalau duit dah habis, kan satgi kan tak boleh nak pergi mana dah. Hati-hati lah. Okey, baik. Jadi dipersilakan. Sekarang ni kita telah sampai berada di checkpoint iaitu Muzdalifah. Ni merupakan tempat Masyaril Haram. Maksudnya tempat-tempat manasik haji. Jadi saya lupa nak ingatkan Haji Hajah sekalian. Bagi yang tak melaksanakan lagi haji ataupun tidak merasai macam mana melakukan haji tu, manasik haji ni kalau kita tak buat, hukumnya haji tu tidak sah. Jadi manasik haji ni yang tadi saya terangkan tadi kat Arafah tadi adalah salah satu. Sekarang ni Muzdalifah. Jadi Muzdalifah ni apa tempat nama Muzdalifah ni? Ianya terletak di antara Arafah dengan Mina. Dia macam duduk kat tengah-tengah lah. Lepas tu pun yang tadi saya katakan, dia termasuk dalam tempat Masyaril Haram. Jadi orang yang melaksanakan haji, dia perlu pergi dekat tempat tersebut untuk memenuhi dia punya ibadat. Kalau dia tak buat, dia punya haji dia terbatal. Jadi tempat jemaah haji malam ni, Muzdalifah ni, dia jemaah haji sampai dia bermalam dekat situ pada 9 Zulhijjah, lepas tu pada hari Arafah. Jadi bila jemaah haji ni sampai kat Arafah, mereka akan wukuf kat tu, duduk sebentar daripada Zuhur sampai ke Asar. Jadi bila dia sampai dekat Muzdalifah ni, mereka akan bergerak daripada Arafah tu, dia akan bergerak ke Muzdalifah sama ada macam time malam lah, sama ada maghrib ataupun isyak ataupun lepas isyak. Jadi jemaah haji ni bila sampai dekat Muzdalifah ni, mereka ni mabit. Maksudnya macam kita tidur lah, berehat kat situ. Jadi kalau dekat tengok kawasan ni, dia macam kawasan lapang. Ada yang kemah, ada yang kawasan lapang. Jadi macam jemaah haji yang kebiasaannya, mereka akan macam menghamparkan kapet ataupun tikar mungkuang ke untuk boleh baring-baring. Jadi mereka ni akan duduk dekat situ daripada malam tu, sama ada daripada maghrib, isyak tu, sampailah terbitnya matahari. Ataupun macam sama ada waktu duha ataupun time syuruk. Macam tu. Jadi kenapa tempat ni namanya sebagai Muzdalifah? Muzdalifah sebab tempatnya di mana orang ramai berkumpul, orang yang melaksanakan haji berkumpul kat situ. Lepas tu pun yang saya cakap tadi, orang datang ataupun orang yang melaksanakan haji ni datang ketika permulaan malam ataupun tengah malam. Macam contoh maghrib ataupun isyak ataupun lepas isyak. Jadi seterusnya orang akan meninggalkan secara serentak. Okey, apabila mereka lepas habis mabit, contohnya dah time pagi, dah time siang, macam dekat fajar tu, mereka pun akan berlalu pergi ke Mina. Itu dia. Seterusnya di sana orang berada berhampiran dengan Mina. Jadi dia memang berdekatan dengan Mina. So jarak di antara Mina dengan
Mina dengan Muzdalifah ni sangat dekat. Taklah dekat sangat, macam dalam 3 kilo lebih macam tu lah. Jadi ada juga riwayat-riwayat mengatakan yang kat Muzdalifah ni jugalah dikatakan Nabi Adam dengan Siti Hawa telah ditemukan dekat kawasan Muzdalifah. Jadi terdapat dua riwayat lah. Ada yang kata kat Arafah satu, ada orang yang kata dekat Muzdalifah. Jadi apa yang kalau orang haji, orang yang melaksanakan haji tu, apa benda perbuatan yang mereka buat ketika duduk dekat Muzdalifah ni? Dia punya amalan ataupun ibadah-ibadah yang boleh buat tu adalah macam zikir, solat, baca Quran dan sebagainya. Jadi amalannya adalah sama dan berdoa. Jadi ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 198. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Maksudnya, apabila kamu berangkat dari Arafah, maka sebutlah nama Allah di Masy'aril Haram. Jadi di dalam ayat Al-Quran ni, Masy'aril Haram ni pun nama lainnya adalah Muzdalifah. Jadi bila berada kat situ, kita hanya buatlah ibadah-ibadah ataupun amalan-amalan yang membesarkan Allah ataupun yang memuliakan Nabi, baginda Muhammad SAW. Zikirlah, kita berzikir, bertakbir, bertahmid, bertasbih dan sebagainya. Itulah di antara isi-isi yang terdapat dekat Muzdalifah. Dekat Muzdalifah ni pun ada juga masjid dekat kawasan ni. Jadi kita sekarang ni dekat Muzdalifah ni, kita hanya lalu je lah. Tuan-tuan haji-haji boleh tengok kat tepi ni, kita kena lalu ni. Jadi inilah merupakan Muzdalifah, di mana tempat orang yang melaksanakan haji. Inilah tempat manasik haji mereka. Jadi seterusnya kita akan sampai dekat Mina. Okey, alhamdulillah haji-haji sekalian. Sekarang ni kita berada dekat Mina. Ni pun merupakan tempat Masy'aril Haram, tempat manasik haji bagi orang-orang yang melaksanakan haji. Jadi inilah keadaan di Eropah dia. Nampak tu banyak kemah sini. Memang banyak. Sebab saya tak nak cerita pasal tu dulu. Saya akan cerita dulu pasal Mina dulu. Mina ni dia terletak di antara Mekah dengan Muzdalifah, dalam kira-kira 7 km lah gitu. Lepas tu pun Mina ni merupakan tempat jemaah haji berkumpul pada hari Tarwiyah. Maksud Tarwiyah tu macam waktu rehat lah, 8 Zulhijjah. Jadi yang saya cerita tadi tu pasal jemaah haji yang duduk wukuf Arafah dengan mabit dekat Muzdalifah pada 9 Zulhijjah. Jadi jemaah haji ni dia duduk dulu dekat Mina dulu. 8 Hijrah, maafkan saya, 8 Zulhijjah. Jadi dia punya aktiviti dia, aktiviti dia masing-masing lah. Berzikir ke, nak bersolat ke, baca Quran ke dan sebagainya. Itu dia punya macam mana kata, tak aktiviti lah. Lepas tu pun selepas tu pun dalam tempat ni pun didatangi juga oleh jemaah haji pada hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Seterusnya Mina ni merupakan tempat sembelih binatang korban. Jadi orang-orang yang dekat Mekah ni, memang kalau yang berdekatan dengan Mina ni, memang orang akan datang ke tempat tersebut untuk jadikan tempat korban lah. Kalau macam kita kat Malaysia ni, dia punya keadaannya, tempat korban kita adalah berdasarkan tempat surau-surau tu lah, ataupun masjid-masjid qaryah tu. Kalau ada masjid ni, mereka akan buat lah dia punya tersendiri lah korban. Kat masjid B ni pula pun sama lah macam tu. Tapi kalau dekat kat Mekah ni, kebanyakan orang dia akan pergi ke Mina untuk berkorban kat situ. Seterusnya, biasanya Mina ni dia padat ketika time haji. Tapi bila time bukan haji, memang suasananya sangat lengang dan sangat sunyi. Seterusnya, para jemaah dia akan duduk dalam kemah yang dibuat daripada bahan kalis api, sebab cuaca di Mina sangat panas. Itu yang saya cerita, kata dekat Mina ni banyak sangat kemah. Kemah tu pula macam-macam grade dia. Daripada grade A sampai lah grade last. Maksudnya kira macam kalau VIP standard lah. Kalau orang-orang besar ke, macam ada menteri ke, raja-raja ke, ataupun duta-duta ke yang datang dekat situ, mestilah ada bagi kerajaan Saudi akan berikan
kemah yang terbaik. Tapi kalau macam orang kita macam biasa, dia bagi biasa-biasa lah. Ada daripada pengalaman daripada mutawif, dia mengatakan kalau kemah yang paling dekat dengan masjid, ada satu masjid dekat Mina ni, iaitu Masjid Khaif. Dia punya harga dia lagi mahal daripada kemah-kemah lain. Itulah beza dia, cuma dekat ni ataupun mungkin lebih selesa kot. Itu satu. Jadi seterusnya saya nak ceritakan pasal asal usul Mina. Mina ni dia ni nama dia pun diperoleh disebabkan banyak darah binatang korban ditumpahkan dekat sini. Seperti yang saya katakan tadi, tempat ni memang banyak berlaku korban dekat ni. Macam tak kisahlah binatang an'am lah, binatang-binatang yang boleh dikorbankan lah. Jadi seterusnya ada ulama mengatakan tempat jemaah haji berkumpul. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, ada juga bermaksud cita-cita ataupun impian ataupun hasrat. Kisahnya apabila ketika mana malaikat Jibril berpisah daripada Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu malaikat Jibril pun tanya kepada baginda perkara yang sangat dihajati, yang diingini oleh baginda Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam alaihissalam pun mengatakan dia mengharapkan syurga. Yalah, bayangkanlah haji hajah daripada sebab Nabi Adam ni merupakan manusia pertama yang berada di syurga. Lepas Nabi Adam melanggar perintah Allah, dia telah diturunkan ke muka bumi. Jadi kalau kita dapat tahulah macam mana keadaan syurga tu, confirm bila kita dekat dunia ni dilahirkan, kita terus banyak beribadat kepada Allah. Sebab kita dah tahu dah kenikmatan, kegembiraan yang ada dekat dalam syurga. Itulah sebuah sedikit cerita asal-usul nama Mina. Jadi kelebihan dekat Mina ni ada berbagai lah. Antaranya ia merupakan tempat manasik haji. Jadi apabila jemaah haji sampai dekat Mina ni, dia mesti pergi ke tempat Mina ni. Kalau dia tak buat ibadat, macam meninggalkan macam tak Mina tu, kita tahu tempat ni melontar jamrah. Kalau jemaah haji tak buat, jadi dia punya hajinya terbatal. Seterusnya terdapat Masjid Khaif yang saya ceritakan tadi. Masjid Khaif ni, dia punya sejarahnya adalah di mana berlaku peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Ingat tak kisah kenapa persyariatan korban yang dilaksanakan oleh umat Islam? Ni berdasarkan daripada rentetan kisah sirah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang ingin menyembelih yang disuruh oleh Allah SWT untuk menyembelih anaknya. Itu ceritanya. Tapi sebab kita tahu Nabi Ibrahim ni, dia punya sifat dia sangatlah soleh. Dia memang akur akan perintah Allah. Ketika mana ada ceritakan riwayat mengatakan bila pisau tu ingin nak memotong leher tu, tiba-tiba malaikat Jibril datang membawa macam pertukaran macam kipas. Jadi Nabi Ismail pun tidak jadi untuk disembelih, lalu digantikan dengan kibas. Itulah merupakan korban yang pertama yang berlaku di dalam sejarah umat manusia. Itu korban lah. Jadi nak menunjukkan Nabi Ibrahim ni, tak kisahlah siapa orang tu, walaupun orang tu sangat dekat dengan kita, even tu adalah merupakan kedua bapa kita atau anak-anak kita, tapi kalau berdasarkan perintah hukum agama, kita kena ikut. Jadi Nabi Ibrahim ni kita boleh jadikan contoh tauladan. Sebab walaupun dia memang sayang anaknya, tapi disebabkan perintah Allah, dia sanggup melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Nampak tu? Kat situ Allah nak bagi ujian sedikit saja. Kita bolehlah sama-sama ambil iktibar daripada peristiwa tersebut. Seterusnya juga dekat Masjid Khaif ni juga terdapatnya banyaknya Nabi yang pernah bersolat di sini. Antaranya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ada sabda Nabi Muhammad SAW daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Salla fi masjidil khaifi sab'una nabiyyan minhum Musa. Artinya 70 orang Nabi telah bersolat di Masjid Khaif. Antara mereka ialah Nabi Musa alaihissalam. Itu merupakan sabda Nabi yang mengatakan Masjid Khaif ni di mana terdapatnya 70 orang Nabi yang bersolat dekat tempat ni, termasuk Nabi Musa. Jadi
apa aktiviti yang dilakukan oleh jemaah haji yang melakukan ibadat dekat Mina ni. Dia orang akan melakukan melontar jamrah. Mesti haji hajah yang mana dah buat haji ni mesti tahu macam mana jamrah tu. Okey, saya akan ceritakan bagi mana-mana jemaah yang masih belum melaksanakan haji. Jadi jamrah tu maksudnya batu kecil. Jadi dia ada 3 tempat untuk melontar jamrah, iaitu yang pertama jamrah sugra, jamrah kubra dan jamrah aqabah. Jadi kita melontar jamrah tu, dia sebenarnya apa sebab kenapa kita kena melontar jamrah? Sebab dia menjadi simbolik kepada penentangan dan pemusahan dengan syaitan. Jadi dia punya macam mana? Dia punya cara untuk melontar jamrah tu, kita mengumpulkan 7 batu kecil, 7 batu kerikil lah, macam ibarat macam batu yang putih tu yang selalu orang buat jalan tu, ibarat macam tu, kecil je, 7 biji setiap jamrah tu kita baling. Seterusnya ada cerita daripada Ibnu Abbas, ketika Nabi Ibrahim dia perlu mengerjakan haji ditemani dengan Jibril, ketika dalam perjalanan ke jamrah Aqabah tu, syaitan cuba menghalang Nabi Ibrahim untuk melakukan haji. Lalu pun Nabi Ibrahim pun dia melontar 7 anak batu ke syaitan, sehingga syaitan tu tersungkur ke bumi. Perkara yang sama juga berlaku ketika dalam perjalanan ke jamrah wusta dengan ula. Jadi kat sini jamrah ni dia ada tiga jamrah ni. Dia merupakan rentetan daripada peristiwa syaitan tu lah. Syaitan tu nak kacau Nabi Ibrahim untuk melaksanakan manasik haji. Macam tu lah. Itu sebab kita kena melakukan jamrah. Kalau kita tak melakukan jamrah, ibarat kita ni haji kita tu terbatal. Saya ingat jamrah ni dia punya dia punya matlamat dia adalah sebab untuk kita, simbolik sebagai kita untuk menentang dengan syaitan, bermusuhan. Maksudnya kita dengan syaitan memang bermusuhan sampailah bila-bila, sampailah hari kiamat. Macam itulah. Jadi itulah sedikit kisah dekat Mina. Jadi seterusnya kita akan pergi dekat Masjid Ji'ranah ataupun bagi Ji'ranah. 1, 2, 3. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, sekarang kita berada dekat Masjid Al-Ji'ranah. Okey, Masjid Al-Ji'ranah ni saya akan ceritakan asal usul mana datangnya Ji'ranah tu dekat masjid tu. Jadi Ji'ranah ni dia nama tu dia ambil bersempena dengan seorang wanita yang terkenal dengan sifat dungunya dekat daerah tersebut. Ada dalil daripada surah An-Nahl ayat yang ke-92. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Sadaqallahul azim. Jadi artinya, dan janganlah kamu menjadi sebagaimana seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kat sini dalam surah ni Allah nak menunjukkan, Allah menggunakan perempuan tersebut sebagai perumpamaan. Maksudnya bila kita buat satu perkara tu, jangan, bila kita macam contohnya buat amal ibadat, tapi jangan sia-siakan dengan melakukan perbuatan maksiat. Jadi ayat tersebut dijadikan sebagai perumpamaan kepada golongan membuat perjanjian kemudian membatalkannya. Itu pun merujuk kepada kalau orang tu membuat perjanjian, lepas tu tiba-tiba dia batalkan. Ayat ni pun ditujukan kepada orang tersebut. Jadi Masjid Ji'ranah ni, tapi ada peristiwa yang besar yang melibatkan berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Iaitu kat kawasan ni lah di mana berlakunya perang Hunain. Selepas pembukaan kota Mekah, yakni pada 8 Hijrah. Kat situlah selepas peperangan berusai, maksudnya habis, terdapatlah banyak harta-harta dan tawanan. Jadi kat sini nak dikisahkan cerita bagaimana pembagian harta rampasan perang. Okey, jadi pembagian harta rampasan perang Hunain ni, Nabi Muhammad SAW dia menunggu kaum Hawazin. Maksudnya itulah perang Hunain. Maksudnya orang Islam ni dia berlawan dengan puak-puak Hawazin ni. Puak-puak Hawazin ni dia duduk dekat sekitar luar, macam kira hujung-hujung, macam hulu-hulu lah kat Mekah-Mekah tu, bahagian luar jauh.
yang tak tersebar dengan Islam lagi. Sedangkan ketika itu pembukaan kota Mekah baru je selesai. Maksudnya kira lepas pembukaan kota Mekah ni barulah terjadi perang Hunain gitu. Jadi Islam ketika itu dah kuat dah ketika itu. Jadi Nabi pun tunggulah 10 hari untuk mereka ni bertaubat. Maksudnya macam memohon ampun lah atas kesalahan mereka ni yang melawan ataupun macam mengancam agama Islam ni. Lepas tu pun selepas 10 hari tu Nabi tunggu tak ada pun seorang ataupun wakil Puak Hawazin ni untuk menuntut dia punya harta. Jadi pun Nabi Muhammad SAW ni pun dia membahagikanlah harta rampasan perang kepada tentera Islam. Tentera Islam ni dia ada terbagi pada kaum Ansar dengan Muhajirin lah. Dengan orang Islam Quraisy. Ketika itu pembukaan kota Mekah tu banyak yang memasuki agama Islam. Lagi-lagi puak macam orang Quraisy, kafir Quraisy tu yang sebelumnya menentang Nabi, dia pun memasuki Islam selepas pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah. Jadi lepas selesai bagi harta rampasan perang, barulah kaum Hawazin tu datang bertaubat dan menuntut harta. Lepas 10 hari tu Nabi-Nabi dah lepas bahagikan tu, tiba baru dia datang. Lepas tu pun Nabi Muhammad SAW dia memberikan pilihan. Awak nak harta ke nak tawanan perang? Dia pilih salah satu. Kalau nak harta, hartalah. Nak tawanan perang. Lalu pun mereka Puak Hawazin ni pun dia memilih untuk tawanan perang. Jadi semasa pemberian harta rampasan perang, berlaku satu peristiwa di antara kaum Ansar dengan Nabi. Sebab apa peristiwa ni ada benda yang berlaku lah. Macam mana kira ada macam ada ketidakpuas hatian lah. Sebab apa? Nabi memberikan harta rampasan perang lebih kepada orang mu'alaf Quraisy daripada orang Ansar Madinah. Bayangkanlah haji hajah. Contohlah saya ni dah lama dah. Macam kira haji hajah ni dah lama dah dengan Nabi. Bersama-sama perang dengan Nabi, duduk sama-sama perang duduk sama-sama dengan Nabi, segala benda perbuatan lah. Tiba-tiba saya ni orang yang baru masuk kampungnya tu, tapi Nabi lebihkan saya. Macam tu lah orang Quraisy mu'alaf tu. Jadi orang Ansar ni macam tak puas hati lah, macam pilih kasih lah, kira Nabi ni pilih kasih dalam pembagian harta pun. Lepas tu pun perkara itu pun dia menimbul lah macam kemarahan orang Ansar. Lepas tu pun lama kemudian tu sampailah berita ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu pun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanggil semua orang Ansar untuk berkumpul. Jadi Rasulullah pun berkatalah, adakah kamu semua memilih harta berbanding aku? Lebih kurang ayat dia macam gitulah. Maksudnya kan macam awak ni lebih lagi memilih harta daripada aku ke? Sedangkan tu Nabi Muhammad SAW, kira harta tu lebih mulia lah daripada aku. Macam tu lah ibarat macam perumpamaannya. Lepas tu pun disebabkan itu orang Ansar pun rasa bersalah. Selain itu juga kerana sebab nak meraihkan orang yang baru masuk Islam. Jadi kat sini nak menunjukkan sebab apa Nabi membuat perkara sedemikian. Sebab Nabi sebenarnya sebab kita tahu bila mu'alaf ni dia layak untuk mendapat zakat. Mereka ni memang dilayak untuk mendapat pertolongan daripada zakat. Jadi Nabi nak menunjukkan macam bila orang masuk Islam ni, kita nak meraihkan dia. Kita nak macam meraihkan lah. Maksudnya macam nak support dia, nak menyokong dia yang baru saja masuk Islam. Tu sebab Nabi macam memilih harta yang banyak kepada orang kafir, orang Quraisy mu'alaf tu. Sebab untuk menarik hati mereka. Selepas selesai memberikan harta rampasan, Nabi pun berniat ihram dekat kawasan ni dan menuju pulang ke Mekah untuk mengerjakan umrah. Jadi kat Masjid Jirona ni, di mana ni merupakan tempat mikot baginda Nabi Muhammad SAW untuk melakukan umrah kat kawasan ni. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW buat, kita pun perlu ikut apa yang baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah sedikit cerita pasal sejarah dekat Masjid Jirona ni. Jadi haji hajah sekalian, seperti mana yang saya ingatkan dekat lobi hotel pada pagi tadi, bukan pagi tadi, malam tadi, untuk semua bersiap-siap sebab kita akan melakukan
niat umrah dekat kawasan ni. Jadi dekat Masjid Jiranah ni ada dua bahagian, satu tanah halal, satu dengan tanah haram. Jadi kalau kita nak berniat ihram ni, kita kena pergi ke kawasan tanah halal. Jadi haji hajar tanpa memasa, okey, semua boleh bersiap, ambil semua pakaian ihram masing-masing. Nanti kan saya akan pimpin haji hajar untuk bersiap-siap sedia untuk melaksanakan umrah. Okey, dipersilakan tuan-tuan. Saya bagi masa dekat dalam 30 minit atau 40 minit sebab kawasan ni ramai orang satu. Lepas tu tandas pun tak berapa mencukupi lah, berebut-rebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama saya ikut budi bicara saya kat sini, saya tak nak bagi tuan haji hajah kelang kabut. Saya bagi haji hajah ke lapangan lah, maksudnya macam tak ada nak serabut-serabut, nak cepat-cepat, tak apa. Saya bagi masa peluang untuk ambil angin. Okey, haji hajah dipersilakan. Okey, sekarang ni haji hajah sekarang ni dalam bas ni kita boleh tengok. Ini merupakan Jabal Nur, ataupun yang kita tahu dekat atas puncak tu terdapatnya Gua Hira. Jadi kita kena tahu ciri-ciri Jabal Nur ni. Dia punya ketinggian ni kira-kira dalam 281 meter daripada paras laut. Lepas tu pun bila kita nak panjat dekat puncaknya, puncak iaitu di mana terletaknya Gua Hira ni, kira-kira mengambil masa sejam. Jadi haji hajah yang mana-mana yang berumur tu, yang tak berapa kuat dia punya kudrat dia tu, kalau nak naik boleh, tak apa, bagi tahu saya akan pimpin haji hajah. Kalau yang tak boleh, nak mampu naik, boleh duduk kat bawah. Tapi dalam masa ni saya akan cerita dulu lah pasal Jabal An-Nur. Okey, jadi Jabal An-Nur ni, kita tahu sebelum turunnya wahyu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jabal An-Nur ni ataupun Gua Hira ni, Nabi daripada dulu lagi memang suka menjadikan tempat sebagai beribadah. Tapi para ulama dia tak menceritakan, tak ada bukti yang sahih di mana macam mana Rasulullah beribadah sebelumnya turunnya wahyu. Tapi yang kita tahu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia punya gaya hidupnya, dia memang tidak pernah menyembah berhala. Dekat situlah nak menunjukkan Allah SWT ni, dia memang betul-betul menjaga, memelihara Nabi Muhammad SAW daripada melakukan perkara syirik. Jadi Rasulullah ni sebenarnya daripada dulu dia memang beranggapan menyembah berhala ni adalah perkara yang tidak masuk akal. Sebab apa? Berhala ni, kita tahu berhala ni dia dibuat oleh orang, manusia. Tapi lepas dibuat tu, kita sembah dia, macam tak masuk akal. Jadi Rasulullah ni dia tak suka dengan kaumnya yang melakukan perkara tu. Dia pun sukalah bersendirian dekat Gua Hira. Macam nak ambil angin lah, dia stres, dia macam rasa, kenapalah kaum aku buat benda yang merepek ni, macam tu lah. Lepas tu pun kenapa Rasulullah memilih Gua Hira ni sebagai tempat untuk dia menyendiri lah, bersendirian. Jadi dia punya kedudukan Gua Hira ni, bila Gua Hira ni, bila pandang dekat pintu tu, dekat luar tu, dia punya pintu gua tu boleh nampak Kaabah. Dia nampak macam menjanjikan, view yang sangat cantik. Itulah sebab juga tu Rasulullah suka kat tempat tu, sebab bila dia tengok pandang arah Kaabah, dia rasa jadi tenang. Macam tu. Jadi ceritanya kita tahu yang Gua Hira ni, dia merupakan antara macam kata perkara-perkara yang sangat penting di dalam Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menerima wahyu dekat situ. Jadi Gua Hira ni dia tak berapa nak besar lah, muat-muat untuk 2 orang untuk solat macam itu. Saya teruskan balik cerita yang pasal wahyu tu. Jadi wahyu ni, wahyu Nabi Muhammad SAW ni dapat ni ketika umur baginda dalam kira-kira dalam umur dia 40 tahun. Masa tu umur 40 tahun lah. Jadi saya nak teka-teki, saya nak tanya sikit dekat ni. Saya nak tanya teka-teki lah. Jadi surah apa yang merupakan wahyu pertama yang baginda Nabi Muhammad SAW dapat? Apa dia ajar-ajar? Surah Al-A'la. Jadi ada riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, dia menceritakanlah keadaan Rasulullah
pada permulaan dia mendapat wahyu, dia melalui mimpi yang benar dalam tidur. Baginda dapat melihatnya dengan jelas seperti bulan yang waktu subuh. Kemudian baginda suka bersendirian. Rasulullah SAW mula bersendirian di Gua Hira untuk beribadat. Yang saya sebutkan tadi, tak ada ulama yang menceritakan macam mana gaya ataupun bentuk ibadat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum turunnya wahyu. Dalam apa lama tu kan, Rasulullah mengamalkan perkara yang Rasulullah suka buat tu, tiba-tiba datangnya satu macam figure, macam satu lembaga datang dekat Rasulullah dan memeluk baginda Nabi Muhammad SAW. Lepas tu pun ia pun berkata, yang lembaga tu merupakan malaikat Jibril. Lepas tu baginda pun bersabda, malaikat datang dan berkata, bacalah. Lepas tu pun Rasulullah berkatalah, aku tak tahu membaca. Lepas tu pun malaikat yang diutuskan, yang menurunkan wahyu adalah malaikat Jibril. Lepas tu pun malaikat Jibril pun dia peluk seerat-eratnya Nabi Muhammad SAW, sampaikan Nabi Muhammad SAW kelelahan. Lepas tu pun Jibril pun melepaskan pelukan tu. Lepas tu pun Jibril mengatakan, bacalah. Lepas tu Rasulullah pun katalah, aku tak tahu nak baca. Lepas tu pun Jibril pun dia peluk lagi Nabi, sampai Nabi lelah, malaikat pun lepaskanlah. Lepas tu pun kali ketiga malaikat pun kata, bacalah. Lepas tu pun Rasulullah pun katalah benda yang sama, aku tak tahu nak baca. Jadi pun malaikat peluk lagi. Lepas tu malaikat lepaskan. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ini merupakan wahyu yang pertama, iaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Maksudnya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta semua makhluk. Dia menjadikan manusia daripada tanah liat. Bacalah, dan Tuhanmu adalah yang paling mulia. Selepas Rasulullah dapat wahyu tu pun, Rasulullah pun lari kembali ke rumahnya bersama wahyu tersebut dengan hati yang berdebar dan ketakutan. Bayangkanlah Haji Hajjah, bayangkanlah tiba-tiba tengah duduk dekat gua tu, tiba-tiba ada jelmaan datang peluk pula tu. Siapa tak terkejut? Sebab Rasulullah ni pun manusia juga, takkan dia tak ada rasa takut. Lalu pun Rasulullah pun datang, macam ingatlah isteri pertama baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu Siti Khadijah, Ummul Mukminin. Disebabkan Khadijah ni dia faham akan perasaan Rasulullah pun, dia pun menyarung selimut dekat Rasulullah nak bagi tenang. Itulah kisah yang berlaku dekat Gua Hira ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan tuan-tuan dan puan-puan ni kita telah meniat ihram dekat miqat Jaranah ni tadi, yang kita pergi kat Masjid Jiranah tu. Jadi saya benarkan tuan-tuan untuk ambil gambar ni dalam masa sekejap. Saya tak boleh nak kasi naik, takut nanti kan Haji Hajjah ni, nanti kan kita tak tahu kan, semasa kita tengah aktiviti mendaki ni tiba-tiba kita melanggar hukum makam ihram. Jadi tak pasal-pasal kena dam. Jadi saya minta dekat Haji Hajjah untuk ambil gambar sajalah. Tak apa ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua dapat berkumpul dekat tempat makan kita. Okey, semua sedap makan. Okey, jadi sekarang ni saya nak beritahu satu berita lah. Sekarang ni saya ingin macam nak jual lah, macam bukan jual package, macam saya nak tambahan untuk ziarah kita, ziarah tambahan. Jadi ziarah tambahan kita ni merakumi dua tempat saja, iaitu Museum Al-Haramain dengan Miqat Al-Hudaybiyah. Jadi mana Haji Hajjah yang sangat-sangat berkenan untuk menyertai saya pada esok hari, Haji Hajjah boleh sediakan sejumlah wang sebanyak dalam 35 rial lah begitu, untuk pengangkutan pergi dan balik, untuk pergi kat dua tempat tersebut. Jadi mana-mana yang berminat boleh jumpa saya pada malam ni untuk membuat pembayaran. Jadi esok pagi, bagi siapa yang pergi tu, 7 suku tu kita berkumpul dekat lobi hotel Okey. Baik, itu sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah, alhamdulillah
sekarang ni kita sudah sampai dekat destinasi kita, iaitu Museum Al-Haramain. Jadi haji hajah sekalian, sebelum kita nak masuk dekat kawasan ni, saya nak cerita sedikit lah mengenai detail-detail ataupun info-info yang saya boleh ceritakan dekat Museum Al-Haramain ni. Jadi haji hajah sekarang ni sedang melihat kat depan Masjid Al-Haramain ni, dia punya binaan dia sangat indah, nampak tu bertile. Lepas tu kat depan tu banyak tiang. Haji hajahnya pelik, tiang tu sebenarnya bukan tiang tu semata-mata untuk hiasan. Tiang tu sebenarnya merupakan bekas daripada tiang daripada dua masjid tersebut lah, yang pernah digunakan sebelum ni. Diorang innovate, tiang tak guna dulu, diorang pun bawa ke tempat sini. Jadi tempat ni, museum ni dibina memang berdasarkan ciri-ciri dua masjid tersebut, ciri-ciri seni lah, keunikan dekat dua masjid tersebut, yakni Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Jadi sejarah dan info yang terdapat kat Museum Al-Haramain ni, Museum Al-Haramain ni maksudnya museum pameran dua masjid suci, iaitu yang seperti yang saya katakan tadi, Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Kalau digelarkan macam kebiasaannya orang akan panggil the exhibition of two holy mosques architecture. Tu kebiasaan umum yang nama tempat ni. Jadi seterusnya tempat ni lokasi dia dekat Jud kat Mekah. Dia 15 km daripada Masjidil Haram. Jadi memang kita akan pergi kat sini dulu, sebab dekat kawasan ni, bila kita pergi dekat museum ni, memang kita berdekatan dengan Hudaybiyah, lagi berapa kilo lagi lah. Jadi dia dibina pada zaman Raja Fahad bin Abdul Aziz. Museum ni ditubuhkan oleh General Presidensi Hal-Ehwal Masjid Haram dan Masjid Nabi pada tahun 1420 Hijrah. Tu cerita dia. Sebab apa museum ni dibina? Sebab dia, pembinaan museum ni dia sejajar dengan perkembangan besar yang berlaku di antara dua masjid tanah suci ni. Hasilnya penemuan dan pengumpulan beberapa artifak lah yang jarang ditemui lah daripada zaman. Tapi dia punya museum ni tak sampai lah zaman Nabi. Dia macam zaman khalifah-khalifah baru lah, macam Umar Abdul Aziz. Tu contoh dia. Lepas tu ada terdapat inskripsi dan elemen-elemen seni bina yang berharga sepanjang penjagaan dua masjid tersebut. Itulah sebab dibina. Matlamat dia, sebab apa masjid ni dibina, adalah untuk mendidik generasi masa kini dan akan datang mengenai architecture ataupun seni bina yang terdapat dalam dua masjid ni. Okey, jadi dalam museum ni terdapat beberapa ruang pameran lah haji-hajah sekalian. Ada 7 dewan. Jadi kita bila masuk dekat museum ni, jangan sesekali kita terlepas mana-mana lah bahagian. Jadi kita conquer semua tempat, kita pergi semua tempat. Jangan bazirkan masa kita, jangan sia-siakan duit kita yang kita bayar penat-penat ni. Jadi ada ruang, ada beberapa 7 dewan, iaitu Dewan Tetamu, Dewan Kaabah, Dewan Masjid Nabi, Dewan Tanah Suci, Dewan Manuskrip, Dewan Zamzam, dan akhir sekali Dewan Foto Gambar. Jadi haji-hajah sekalian, tanpa buang masa, ayo kita sama-sama masuk menjelajah di dalam museum ini. Jadi kita boleh tengok lah keindahan-keindahan seni bina daripada zaman tu, zaman Osmaniyah pun ada. Kita boleh tengok seni bina, peninggalan-peninggalan lah. Okey, jadi jom haji, hajah, jom, let's go. Hudaybiyah 1, 2, 3. Okay, alhamdulillah haji-hajah sekalian, sekarang kita berada dekat Miqat Al-Hudaybiyah. Jadi sebelum saya nak teruskan, haji-hajah tahu tak Miqat Al-Hudaybiyah tu apa benda, peristiwa yang berlaku dekat sini? Perjanjian Hudaybiyah. Jadi haji-hajah sekalian, ingat tak peristiwa perjanjian Hudaybiyah? Ada yang masih ingat lagi? Alhamdulillah, masih ada yang lagi ingat tentang perjanjian Hudaybiyah. Jadi saya nak ringkaslah, seringkas-ringkasnya cerita berkenaan dengan Hudaybiyah. Apa yang boleh dikaitkan dengan perjanjian Hudaybiyah dengan Miqat Al-Hudaybiyah? Jadi ceritanya ketika mana Rasulullah SAW dia dapat mimpi lah, di mana dia dengan para sahabat dapat melaksanakan umrah dekat Mekah tu lah. Lalu pun nak jadikan cerita, ada perbelahan di antara orang kafir dengan orang Quraisy. Maafkan saya, antara orang Islam dengan orang kafir. Dekat situlah termeterainya satu perjanjian di antara orang Islam dengan orang kafir Quraisy.
Jadi ceritanya isi perjanjiannya adalah seperti macam kejahatan 110 tahun. Orang Islam yang nak melakukan umrah ketika itu pada tahun tu, contoh tahun 2023, contohlah. Dia kena buat umrah tu tahun berikutnya, iaitu macam 2024 baru diorang boleh buat umrah. Jadi diorang ni boleh dibenarkan hanya 3 hari saja untuk menetap di kat Mekah, dan hanya membawa senjata yang bersarung. Itu yang dimeterai lah. Selain itu juga, orang Quraisy yang lari ke pihak Islam tanpa kebenaran keluarga mesti dikembalikan. Yang terakhir pula, orang Islam yang lari ke pihak Quraisy tidak perlu dikembalikan. Ini antara isi-isi perjanjian Hudaibiyah. Jadi kat sini memang terang lagi bersuluh. Perjanjian Hudaibiyah ni memang berat sebelah terhadap orang Islam, tapi disebabkan Nabi Muhammad SAW menerimanya walaupun dia berat sebelah, jadi kita perlu akut mereka perlu akut. Itulah cerita dia. Jadi apa kaitan di antara perjanjian Hudaibiyah dengan Miqat Al-Hudaibiyah? Dia punya kaitannya adalah di mana ketika Rasulullah nak masuk tu, diorang dah berniat ihram dah ketika itu. Jadi bila nak masuk tu tiba dihalang oleh orang kafir Quraisy, dan tahun tu pula tak dapat nak melaksanakan umrah. Jadi macam mana kita tahu kalau kita tak dapat melaksanakan melaksanakan umrah, kita dikenakan dam sebab tak dapat nak menyelesaikan ibadah umrah tersebut. Jadi cara bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia melakukan tahallul ihsar ataupun dam ihsar macam gitulah, sebab disebabkan tak dapat untuk melaksanakan umrah pada tahun tu, dia untuk melepaskan daripada ihram tersebut, dia melaksanakan dam lah, iaitu korban. Wallahu alam, saya tak ingat lah kibas ke kambing ke lembu, tapi dia dam lah. Jadi kat situlah Nabi mengajar kalau jika terdapat kesusahan ke ataupun macam ada masalah ke, tak dapat untuk meneruskan dalam ihram nak melaksanakan umrah ataupun haji, Nabi telah mengajar kita iaitu tahallul dam ihsar itulah. Jadi sekarang ni saya akan bagi tuan-tuan haji-hajah untuk mengambil gambar dekat kawasan ni lah. Jadi dalam 10 minit kita akan balik ke hotel untuk menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta perhatian kepada haji hajah. Okey. Saya maafkan saya sebab mengganggu santapan pada hari ini lah. Minta maaf lah, tapi saya nak berikan information lah, saya nak bagi tahu. Esok kita akan melaksanakan ziarah dalam kawasan Masjidil Haram dengan kawasan dengan berdekatannya. Antara contoh kat bahagian Kaabah, kalau kat luar tu pula bahagian Pustakaan, Masjid Masjid Jajarah dengan Pukul Rahmatlah. Jadi saya minta kepada haji hajah, hadirin hadirat sekalian, tolong kita berkumpul dekat lobi hotel pada jam 7 suku. Dan pada jam 7 suku tu, 7.30 bas kita akan bergerak. Jadi siapa yang lambat, dia akan kena tinggal. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kerana dapat berkumpul dekat tempat yang sangat barakah ni, yakni Masjidil Haram. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, haji dan hajah, apakah bangunan ataupun struktur yang sangat istimewa bagi kita, iaitu umat Islam? Apa dia kat Masjidil Haram tu, haji-hajah sekalian? Betul tu, Kaabah. Kaabah tu merupakan antara bukan satu-satunya tuan-tuan, antara yang sangat penting bagi umat Islam ni. Jadi kita kena tahu benda-benda yang ada berdekatan dengan Kaabah, iaitu contohnya antaranya ada Hajar Aswad, ada Hijr Ismail, bentuk yang semi bulat itu, yang berada di sisi rukun Syami dengan rukun Yamani, yang tu Hijr Ismail. Lepas tu pula kita ada makam Nabi Ibrahim. Itulah antara binaan-binaan yang terdapat berdekatan dengan Kaabah. Jadi haji dan hajah sekalian,
Saya bukan nak cerita pasal lebih mendalam pasal apa yang berkaitan dengan tu, tapi saya ingin berceritakan pasal apa sejarah berkenaan dengan Kaabah ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ada kisah menceritakan di mana berlakunya tawaf ni apabila Allah ingin mencipta khalifah di atas muka bumi ini. Lalu malaikat pun menyoalkan atau mempertikaikan, kenapa Allah ingin mencipta khalifah dekat atas muka bumi ini sedangkan mereka ni suka melakukan kerosakan. Disebabkan kenyataan mereka, para malaikat menjadi rasa salah dengan penyataan mereka sebab dia telah mempertikaikan Allah, sedangkan Allah tu mempunyai kuasa yang maha kuasa, yang di mana suka hati dia lah, dia nak buat apa pun ikut dia lah. Jadi malaikat pun rasa salah. Jadi malaikat pun berpusing, macam bertawaf dekat Arasy. Jadi nak menunjukkan tawaf tu merupakan ibadah yang diamalkan oleh malaikat dahulu. Jadi apabila malaikat buat tu, malaikat ingin membuat tawaf tu sebab ingin minta ampun kepada Allah SWT supaya tidak menghukum mereka. Jadi apabila Allah melihat malaikat buat ibadah tersebut, Allah pun mengurniakan ataupun menjadikan satu tempat, iaitu Baitul Ma'mur, di mana Baitul Ma'mur tu merupakan macam bagi kita lah Kaabah. Kaabah bagi para malaikat yang bernama Baitul Ma'mur. Jadi pun mereka pun mengilingi tawaf, mengilingi Baitul Ma'mur tu seperti mana yang kita buat. Jadi saya nak ceritakan macam mana pembinaan Baitullahil Haram yang pertama dekat muka bumi ni. Jadinya Allah pun mengutuskan beberapa malaikat untuk turun dekat muka bumi ni, lalu pun menyediakan tapak ataupun membina struktur tapak asas untuk mendirikan Baitullahil Haram. Itu merupakan binaan yang pertama dekat muka bumi ini. Jadi seterusnya terdapat binaan yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Selepas Allah melantik Nabi Adam sebagai khalifah yang pertama dekat muka bumi ini, lalu Allah pun memerintahkan Nabi Adam untuk membuat binaan dekat kawasan tersebut yang ditunjuk oleh malaikat Jibril. Lalu pun Nabi Adam pun membina Kaabah tersebut daripada 5 gunung. Antaranya 5 gunung, antaranya Gunung Lubnan, Surzaita, Sursina, Juddi dan Hira. Dan konkretnya daripada batu pejah hitam. Ibnu Abbas mengatakan bahawa Nabi Adam ni merupakan orang yang mengasas binaan Kaabah. Itu yang tu adalah binaan yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Adam AS. Jadi seterusnya selepas beribu-ribu tahun kemudian, binaan Kaabah tersebut yang dibina oleh Nabi Adam AS hilang di telah zaman. Seperti mana contoh bangunan yang kita bina, bangunan ataupun rumah, kalau dibiarkan lama-lama dia akan runtuh sendiri. Jadi pun Sik bin Adam, iaitu Nabi Adam, anak kepada Nabi Adam, dia yang meneruskan legasi bapa dia, iaitu dia mendirikan Kaabah tersebut sebagaimana bapa dia buat. Tapi wallahu alam, tiada dalil yang sahih mengatakan bagaimana bentuk dan rupa Kaabah tersebut ketika pembinaan yang dilakukan oleh Sik bin Adam. Okey, seterusnya, selepas dah beberapa tahun daripada Sik bin Adam membina Kaabah tersebut, dalam beberapa ratus tahun tu kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pula yang membina Kaabah tersebut, memperbaiki Kaabah tersebut. Jadi kisahnya apabila Nabi Ibrahim ulang-alik untuk berjumpa dengan anaknya, kali ketika Nabi Ibrahim datang untuk berjumpa dengan anaknya, iaitu Nabi Ismail alaihissalam, lalu Allah pun memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangunkan semula struktur Kaabah yang runtuh bersama dengan anaknya Nabi Ismail. Jadi ketika itu, ketika Nabi Ibrahim datang tu, anaknya Nabi Ismail telah berumur 20 tahun dan isterinya iaitu Siti Hajar telah wafat. Jadi mereka pun
sama-sama membangunkan Kaabah tersebut. Jadi haji dan hajar ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membina Kaabah tersebut, bentuk yang asal Kaabah tersebut adalah berbentuk petak segi empat. Lepas tu pun terdapatnya separuh bulatan. Itu sebenarnya bentuk yang asal, iaitu Hijri Ismail. Cuba Haji Hajar bayangkan Kaabah tu bersambung terus dengan Hijri Ismail. Itulah asal rupa Kaabah yang ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bina. Jadi apabila mereka ni sedang membina Kaabah tersebut, mereka pun sambil membina, mereka pun berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Jadi doa yang diamalkan oleh mereka ketika membangunkan Kaabah ni adalah di mana doa tersebut adalah supaya kita bila melakukan satu amal tu, kita berbalik kepada niat yang kita asal, iaitu melakukan kerana Allah SWT. Jadi sekarang ni seterusnya dalam beberapa lama tu sampailah tiba zaman Quraisy. Zaman Quraisy ni terjadi pula peristiwa hitam di mana ada seorang perempuan tu, dia ingin membakar kenyaman macam bau wangi-wangian kat Kaabah tu. Bila dia bakar kemenyan tu, tiba kemenyan tu tersambar dekat kelambu Kaabah, menyebabkan keseluruhan kelambu Kaabah tu terbakar. Bila dah terbakar, struktur yang dekat Kaabah tu dia menjadi goyah. Dia menjadi rapuh, tak stabil. Jadi lepas kejadian kebakaran tu pula berlakulah bekas dilanda dengan banjir. Runtuhlah Kaabah tu tersebut. Runtuhlah Kaabah tersebut. Jadi orang Quraisy pun berkumpullah untuk memperbaiki semula Kaabah yang runtuh tu. Jadi kita kena ingat, apabila kita nak menunjukkan kekuasaan Allah SWT di mana Allah melindungi rumahnya Baitullahil Haram tu. Orang Quraisy ketika itu dia banyak duit, banyak sangat duit dia. Tetapi bila mereka nak membangunkan Kaabah tersebut untuk memperbaiki Kaabah tersebut, mereka menggunakan harta yang halal. Jadi harta yang halal tu sangat sedikit sehingga kan mereka tak mampu untuk memperbaiki dalam keadaan yang asal. Seperti mana yang saya katakan tadi, bentuknya petak dan bercantum sebelah dengan Hijri Ismail. Jadi bentuk tersebut itulah, daripada situlah berzaman Quraisy sampailah sekarang bentuk tu yang kita sedang tengok sekarang ni, bentuk segi empat sama. Jadi itu nak menunjukkan kekuasaan Allah di mana Allah tak nak ingin mencemarkan rumah dia tu dengan perkara-perkara yang keji. Nampak tu kekuasaan Allah SWT. Jadi ketika itu pun Rasulullah pun juga turut bersama untuk membina, sama-sama untuk membina Kaabah tersebut. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun. Jadi sekarang ni apabila tuan-tuan dan puan-puan Haji Hajar bila tengok dekat Kaabah sekarang tu, itulah merupakan bentuk daripada zaman Quraisy sampailah sekarang, itulah bentuk dia. Wallahualam. Okey, baiklah, seterusnya saya ingin menerangkan pasal Multazam yang berdekatan, yang terdapat dekat Kaabah. Jadi Multazam ni, macam mana kita nak tahu kedudukan Multazam tu, dekat mana dia? Okey, kedudukan dia ataupun kita boleh tahu bagi hint kedudukannya adalah berada di antara Rukun Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Jarak di antaranya 2 meter. Jadi menurut pandangan Saidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Al-Multazam tu berada dekat di antara Rukun Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Jadi itu antara dalil yang menguatkan tentang kedudukan Multazam. Jadi ada terdapat kisah di mana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia telah melakukan tawaf, lalu dia pun terus bersolat. Selepas dia solat, dia menguncup Hajar Aswad dan dia berdiri di antara pintu Kaabah dengan Hajar Aswad. Jadi pun beliau pun meletakkan meletakkan kedua lengannya dan tapak tangan dan pipi. Pipi kiri kan. Kalau ikut riwayat masyhur, banyak kata pipi kiri.
Lalu pun dia berdoa kat situ. Lalu pun beliau mengatakan demikianlah, itulah perkara yang dibuat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, kita perlu ikut kerana itu merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan sesekali mempertikaikan kenapa kena macam gini, kenapa tak gitu, kenapa tak macam tu. Jangan kita sekali mempertikaikan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ilham daripada Allah SWT. Jadi perkara itu daripada Allah turun ke Nabi Muhammad supaya kita mengikut teladan apa yang dibuat Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila kita ikut Nabi Muhammad SAW, jadi kita telah mengikut perintah perintah Allah SWT. Jadi itu antara poin yang penting dekat multazam. Jadi saya ingin haji-hajah sekalian, kalau boleh, kalau yang masih muda tu, lagi-lagi yang masih muda tu, yang penuh kudrat, penuh kuat tu, silalah, rebutlah peluang. Rebutlah peluang ni. Sebab apa, kita tak tahu lagi sama ada kita boleh tak buat lagi. Sama ada kita boleh tak datang kat sini lagi. Jadi rebutlah peluang. Kaulah peluang yang ada untuk melakukan sebanyak perkara amal ibadah yang kita boleh buat dekat sini. Baik haji-hajah sekalian, dekat Bina Kaabah ni saya ingin menceritakan tentang Hijr Ismail. Okey, bila kita tengok dekat kawasan Kaabah tu, haji-hajah ada perasan tak? Dekat depan tu dia ada lingkungan, ataupun saya panggil macam separuh bulatan macam tu lah. Itu namanya Hijr Ismail. Dia punya sejarah dia, Hijr Ismail sebenarnya hakikatnya pada pembinaan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika itu, ia merupakan tempat pertuduhan ataupun tempat kandang bagi Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Jadi Hijr Ismail pada asal-asalnya adalah bukan daripada sebahagian Kaabah. Tetapi bila berlaku peredaran zaman, dalam dah berapa ribu tahun kemudian, sampai kat zaman Quraisy pula, zaman Quraisy. Kan ingat tak yang saya ceritakan haji-hajah yang kata Kaabah roboh ataupun musnah lah, macam sikit bahagian tu. Diorang kan baiki balik, tapi disebabkan dana yang tak mencukupi, yakni harta yang halal tu. Ingat tak yang saya kata yang tadi? Mereka pun mengecikkan saiz Kaabah tu dalam 6 meter, kira-kira dalam 6 meter bahagian utara. Jadi apabila mereka kecikkan sedikit Kaabah tu, jadi Hijr Ismail tu dah jadi termasuk dalam bahagian Kaabah disebabkan renovation ataupun pengubah suaian daripada zaman Quraisy. Jadi sampailah sekarang yang bila kita tengok, inilah keadaan Hijr Ismail. Jadi bila kita kat Hijr Ismail tu, bila kita melakukan tawaf, haji-hajah, berapa kali saya pesan, bila kita melakukan tawaf tu, jangan sesekali memasuki ruangan Hijr Ismail. Kerana apa? Kerana Hijr Ismail merupakan sebahagian daripada Kaabah. Jadi bila nak tawaf tu, janganlah pegang, janganlah cuba masuk. Jadi kita pusing je, tawaf macam biasa. Jangan nak mana-mana yang masuk, tak pasal-pasal lagi. Pusingan yang kita buat tu terbatal. Jadi apa kelebihan, apa fadilat yang ada dekat Hijr Ismail tu? Ada daripada riwayat At-Tirmizi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu beliau ingin memasuki Kaabah untuk semayang, untuk bersolat di dalamnya. Lepas tu pun tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang tangan dia, lepas tu pergi dekat Hijr Ismail masuk. Lepas tu pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kata, jika engkau ingin melakukan solat di dalam Kaabah seperti mana di dalam Kaabah, jadi solatlah dekat dalam Hijr Ismail. Jadi berdasarkan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang terbuktilah Hijr Ismail tu, kalau kita nak rasa macam seperti mana solat dalam Kaabah, solatlah kat Hijr Ismail. Jadi kita tahu tuan-tuan, kalau kita nak masuk ke dalam Kaabah, daripada pintu tu nak masuk ke dalam kawasan dalam Kaabah tu memang agak mustahil bagi kita tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab selalunya yang pegang kunci tu merupakan orang besar, dan orang yang boleh masuk dalam tu bukan orang biasa-biasa, tapi orang yang luar biasa. Contohnya macam Perdana Menteri, raja-raja mana-mana negara. Mereka ni kira macam VIP lah, boleh masuk. Tapi bagi kita orang yang biasa ni, macam mana kita nak masuk? Macam mana kita nak merasai solat di dalam Kaabah? Jadi kita punya bahagian adalah dekat Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail ni pun haji-hajah saya ingatkan agak susah juga untuk kita semayang di dalam Hijr Ismail. Sebab
kepadatan orang. Ramai yang suka bersesak dekat kawasan tu kerana fadilat sembahyang kat kawasan tu, dan merupakan antara tempat yang mustajab berdoa. Lagi-lagi kat tempat mizab pancuran emas tu. Kat situ merupakan antara tempat-tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Okey, selain itu juga dekat binaan yang terdapat kat Kaabah tu, salah satunya adalah Hajarul Aswad. Jadi Haji Hajah, apa color yang terdapat dekat Hajarul Aswad tu? Warna hitam kan? Tapi tuan Haji Hajah tahu tak? Sebelum Hajarul Aswad tu berwarna hitam, dia punya warna asal dia tu color putih sebenarnya, putih susu. Kenapa dia boleh jadi warna hitam? Dia jadi warna hitam tu disebabkan kita bila melakukan tawaf, kita ni sebenarnya kena kucuk ataupun kita mencium Hajarul Aswad. Jadi bagi siapa yang mencium Hajarul Aswad tu, ibarat dia, kita punya dosa-dosa kita tu telah disedut ataupun dihapuskan seperti mana bayi yang baru lahir. Itu antara fadilat, kelebihan bila kita mengucuk Hajarul Aswad. Jadi Hajarul Aswad ni dia punya sejarah dia, macam mana dia boleh terletak kat situ. Ketika pembinaan zaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dia menyuruh Ismail untuk mencari batu dekat tempat Hajarul Aswad. Ketika tu tak ada lagi Hajarul Aswad ketika itu. Jadi dia suruhlah Nabi Ismail untuk mencari batu supaya ni sebagai tanda permulaan tawaf. Ingat tak Haji Hajah? Bila kita nak start tawaf tu, kita start daripada rukun Hajarul Aswad. Kita start niat. Lepas tu kita pusing Hajarul Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami dengan rukun Yamani. Lepas tu patah balik dekat Hajarul Aswad. Cukup kita punya satu pusingan. Dekat situlah tanda kat situlah tanda yang untuk kita mula start, dan kat situlah tanda yang kita berakhir pusingan. Jadi apabila Nabi Ismail pun mencari-cari, tiba-tiba Nabi Ibrahim didatangi oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kirimkan batu Hajarul Aswad. Mesti orang pelik. Hajarul Aswad ketika itu namanya Hajarul Aswad, namanya batu hitam, tapi kenapa dia warna putih ketika itu? Itu disebabkan kerana Allah telah tetapkan nama Hajarul Aswad tu namanya Hajarul Aswad. Jadi tak kisahlah colornya warna putih ke apa kan, namanya tetap akan jadi Hajarul Aswad kerana Allah yang tetapkan. Jadi apabila tu pun Nabi Ibrahim mau meletaklah kat kawasan tu, tiba Nabi Ismail pun pulang daripada mencari batu, tiba terkejut. Wahai ayahku, mana kau dapat batu ni? Lalu pun Nabi Ibrahim pun mengatakan, sesungguhnya aku mendapatkan batu ni daripada Malaikat Jibril. Kat situlah merupakan cerita ataupun kisah yang daripada Hajarul Aswad. Terus dekat Bukit Safa dan Marwah. Jadi tuan-tuan, Bukit Safa dan Marwah, apa yang Haji Hajah buat? Haji Hajah ulang-alik daripada Bukit Safa sampai Marwah tu sebanyak 7 kali. Betul lah? Penat tak Haji Hajah? Rasa yang tua mesti rasa penat, yang muda takkan penat dah kot. Muda lagi. Jadi kalau ikutkan perkiraan jarak di antara Bukit Safa dengan Marwah tu adalah sebanyak 450 meter. Jadi bila Haji Hajah 7 kali pusingan tu, 7 kali naik turun, kira-kira Haji Hajah telah berjalan sebanyak dalam kira-kira anggaran 3.2 km. Jauh kan? Tak sangka lah. Haji Hajah pun tak sangka boleh pergi sejauh tu. Kat sini nak menceritakan tentang ada sebuah kisah, iaitu kisah di antara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan Siti Hajah. Cerita ni pun juga dia pun disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu fadzalika sa'yun nasi bainahuma. Artinya rukun sa'i berjalan di antara Safa dengan Marwah adalah berdasarkan peristiwa ini. Nak menunjukkan peristiwa ini adalah merupakan pengorbanan Siti Hajah. Ni lagi sebab apa yang kita kena buat sa'i. Jadi ceritanya apabila ketika Nabi Ibrahim dia membawa sekali dengan Siti Hajah dengan Ismail, Nabi Ismail ketika tu, Nabi Ismail tu masih lagi umurnya masih lagi dikatakan bayi lagi lah, maksudnya masih lagi menyusu. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan Haji Hajah. Nabi Ibrahim tu bawa pergi kat satu tempat tanah yang sangat gersang.
Tak ada penghuni, air, makanan semua tak ada. Kira macam tempat tu kosong, tak ada apa-apa. Bayangkan tu, dengan panasnya ketika itu kawasan tu, time tu, kalau sekarang ni merupakan Mekah, tapi time tu tak ada lagi apa-apa, bangunan ke apa. Jadi pun Nabi Ibrahim pun bawa letakkan satu pokok. Lepas tu pun mereka Nabi Ibrahim pun membekalkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail dengan macam sebekas makanan, macam beberapa biji kurma dengan sebekas air. Lalu pun Nabi Ibrahim pun pergi untuk pulang ke Palestin. Bayang jauh tuan-tuan, daripada Palestin ke Mekah tu berapa jarak dia? Agak-agak dalam ratus-ratus kilo tu. Bayang Haji Hajar. Jadi bila Nabi Ibrahim nak pergi tu, Siti Hajar menanyakan soalan, bertanya, kenapa kau buat macam ni wahai Ibrahim? Apa-apa? Lepas tu bila tanya-tanya Nabi Ibrahim tak pandang. Nabi Ibrahim jalan je. Sampai ke akhirnya Siti Hajar pun menanyakan. Akhirnya dia kata, adakah ini merupakan perintah Allah terhadap engkau wahai Ibrahim? Lepas tu pun Nabi Ibrahim pun jawab, ya. Tu Hajar pun dengan aku, sebab Siti Hajar ni merupakan orang yang solehah. Jadi dia pun kata, jika begitu Allah pasti tidak akan membiarkan kami. Lepas tu pun Nabi Ibrahim pun lalu pergi. Dekat ada satu tempat tu, tak ingat saya, wallahualam. Tapi lepas Nabi Ibrahim tak nampak Siti Hajar dengan anaknya Nabi Ismail, lepas tu pun Nabi Ibrahim pun berdoa. Dan doa Nabi Ibrahim ni telah dirakamkan di dalam surah Ibrahim ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Maksudnya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebahagian daripada keturunanku di sebuah lembah yang tidak mempunyai apa-apa tanaman dan berhampiran dengan rumahmu tapak Baitullah yang mulia. Wahai Tuhan kami, dengan demikian agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati-hati manusia cenderung kepada mereka dan rezekikanlah mereka dengan buah-buahan, semoga mereka bersyukur. Jadi seterusnya, selepas Nabi Ibrahim pun pergi, Siti Hajar pun menyusui Ismail. Lepas tu minumlah bekas air yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Sampailah air dan makanan tu pun habis. Lalu pun lama kemudian, bayangkan tu, dekat bahagian pasir tu, seorang ibu dengan seorang anak yang masih kecil lagi duduk kat tempat yang panas terik. Bayangkan tuan-tuan, dahaga kan? Dahaga. Tuan-tuan dan puan Haji Hajar duduk kat sini pun dahaga, sedangkan aircon merata-rata. Tapi ketika itu Allah menguji Siti Hajar dengan Nabi Ismail dengan ujian tu, duduk dekat tempat panas, ada mengharapkan sebatang pokok saja untuk berteduh. Jadi pun bila habis makanan dengan air tu, Siti Hajar pun dia rasa risau. Dia rasa macam, yelah, anak dia pun dah mula start menangis sebab kerana dahaga dengan panas. Jadi pun Siti Hajar pun dia pun mengambil langkah untuk mencari, membantu, meminta pertolongan daripada mana-mana orang lah kalau dia ternampak. Jadi pun dia pergilah kat satu lembah. Kat situlah cerita sa'i tu bermula, di mana Siti Hajar ni dia pergi naik atas bukit, iaitu Bukit Safa. Dia mengharapkan mengharapkan ternampaklah orang untuk minta tolong. Lepas tu pun tak ada orang. Dia pun turun bawah balik kan. Bila sampai dekat bawah dekat lembah tu pun, dia angkat kain dia. Lepas tu dia pun menyingsingkan dia punya kain. Lepas tu lari anak-anak. Kat situlah di mana bila Haji Hajar melakukan sa'i, bila Haji Hajar nampak ada lampu hijau tu kan, dikhususkan untuk yang jemaah lelaki, untuk disunatkan untuk berlari anak kat situ. Dua lampu hijau, ingat tak? Dua lampu hijau tu. Kat situlah di mana Siti Hajar berlari-lari anak. Sebab apa? Dia risau. Dia nak cepat. Dia takut apa-apa jadi berlaku dekat anak dia, Nabi Ismail AS. Jadi dia pun pergi naik balik dekat atas Bukit Marwah. Ulang alik sebanyak 7 kali untuk mengharapkan untuk meminta bantuan. Lepas tu pun selepas dia 7 kali tu, tiba sampai dekat Marwah. Untuk kali yang terakhir dia pusing tu, maksudnya ini dah masuk kali ke-7. Tiba-tiba Siti Hajar tu dia mendengar ada satu suara.
Dia pun duduk senyap, dia mendengar. Lepas tu pun suara tu mengatakan, aku telah mendengar suara kamu. Adakah kamu punya sesuatu untuk aku bantu? Lepas tu pun Siti Hajar pun berpaling, dia tengok kat bawah tu. Siti Hajar terkejut. Dia ternampak ada malaikat tengah mengorek lubang yang berdekatan dekat dengan Nabi Ismail, yakni telaga Zamzam. Kat situlah merupakan tapak asal telaga Zamzam tu. Lalu pun Siti Hajar pun berlari, laju turun. Lepas tu pun bila tu sampai dekat tempat tu pun dia pun buat kepungan, macam apa bagi air tu tak nak mengalir. Ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarhamullah umma Ismail lau tarakas lakanas zamzamul ainan mainan. Artinya semoga Allah merahmati Ibu Ismail jika beliau membiarkan air Zamzam, yakni mengalir tanpa cuba membatasinya atau tidak mencedoknya untuk mengisi bekasnya, nescaya Zamzam akan menjadi sungai yang mengalir ke seluruh muka bumi. Jadi nak menunjukkan kalau Siti Hajar ni dia tak buat kepungan untuk tak nak bagi air tu mengalir, nescaya bumi ni akan banjir disebabkan air Zamzam yang mengalir tu. Jadi pun lalu pun Siti Hajar pun minum air Zamzam tu dengan bagi kat Nabi Ismail minum. Lepas tu pun malaikat yang mengorek tadi tu dia kata, jangan kamu berasa bimbang bahawa kamu akan diabaikan kerana kawasan ni ialah tapak kepada rumah Allah yang dibina oleh anak ini dan bapanya, dan Allahnya tidak akan melupakan hamba-hambanya. Nampak tu? Nampak tak ujian yang ditimpa oleh Siti Hajar dengan Nabi Ismail? Nak menunjukkan walaupun kita susah mana pun, walaupun kita dalam masalah yang sangat getir dalam hidup kita, kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita. Kita kena yakin. Okey, jadi bila ni saya akan ceritakan pasal air Zamzam pula, kelebihan air Zamzam. Jadi air Zamzam ni dia merupakan air yang sangat yang sangat berkat. Dia ada keberkatannya sendiri dan sangat mulia air ni sebenarnya. Air ni hanya terdapat dekat Mekah saja. Tempat lain tak ada. Jadi air ni sangat-sangat istimewa bagi umat Islam. Jadi apabila ada banyak ulama mengatakan bila satu benda tu terdapat banyaknya nama, contohnya Mekah punya ada dalam 100 lebih nama. Madinah pun sama. So air Zamzam ni dia ada terdapat dalam 50, kira-kira dalam 50 nama. Jadi ulama mengatakan bila banyak namanya satu benda tu menunjukkan bahawa dia mempunyai kehormatan ataupun dia ada martabat yang tinggi. Contohnya nama lain Zamzam, contohnya Barakah, Mubarakah, Barah, Bushra, Tuktam, Ar-Rawah dan sebagainya. Jadi apa kelebihan-kelebihannya Zamzam ni Haji Hajar sekalian? Ada beberapa hadis yang mengatakan tentang keberkatan ataupun fadilat-fadilat terhadap air Zamzam. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu ma'in ala wajhi al-ardi ma'u Zamzam fihi ta'amun minan ta'am wa shifaa'un minas saqam. Artinya sebaik-baik air yang ada di muka bumi ialah air Zamzam. Terdapat di dalamnya zat makanan. Orang yang meminumnya akan berasa kenyang seperti memakan makanan dan menyembuh daripada penyakit. Ni antara hadis Nabi ni mengatakan kalau kita minum air Zamzam ni, dia punya fadilat dia tu macam ibarat kita macam sedang makan, sedangkan itu air saja. Cuba bayangkan Haji Hajar kalau kat rumah, kalau minum air saja, boleh tak? Tak boleh kan, mesti kena makan juga. Tapi air Zamzam ni lain. Dia kalau kita minum air Zamzam ni bukan setakat dia melegakan haus, tapi dia boleh mengenyangkan kita. Subhanallah. Jadi seterusnya terdapat kisah di mana Abu Zar, nama sebenarnya Jundub bin Junadah, Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia menceritakan ketika dia duduk sebelum dia bertemu dengan Rasulullah, dia duduk dekat Mekah tu selama 30 hari. Jadi sebelum dia masuk Islam. Jadi pun dia bila jumpa dengan Rasulullah, dia pun masuk Islam. Jadi Rasulullah pun bertanyalah kepada dia, berapa lama dah kau duduk sini wahai Abu Zar? Lepas tu Abu Zar pun mengatakan dia dah duduk sini selama 30 hari yang lalu. Lepas tu pun Rasulullah pun bertanya, siapa yang beri kamu makanan? Lepas tu jawab Abu Zar, saya tidak mempunyai makanan dan saya hanya minum air Zamzam saja, tapi saya berasa semakin gemuk dan tidak pernah berasa lapar.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha mubarakatun innaha ta'amun tu'min. Sesungguhnya Zam-Zam merupakan air yang diberkati. Sesungguhnya ia mengandungi zat makanan. Orang yang meminumnya akan berasa kenyang seperti memakan makanan. Nampak tu tuan-tuan, kelebihan-kelebihan air Zam-Zam, tuan-tuan dan puan-puan haji hajah. Jadi seterusnya yang terakhir tu daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Maksudnya air Zam-Zam itu untuk sebarang tujuan ataupun niat orang yang meminumnya dengan izin Allah. Jadi contohlah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita minum air Zam-Zam tu, niatkanlah, tak kisahlah, niatkanlah macam apa, minta memohon kepada Allah supaya dengan aku minum air Zam-Zam ni, berilah aku kesihatan, berikanlah aku otak yang cerdas dan sebagainya, berilah kekuatan. Insya-Allah apa yang kita niatkan tu Allah akan makbulkannya. Jadi tuan-tuan, antara adab bila haji hajah minum air Zam-Zam ni, antaranya kita kena menghadap kiblat. Tu menghadap kiblat. Lepas tu pun minum tu kenalah dalam keadaan duduk. Jangan berdiri. Itu memang Nabi tegah perkara sedemikian. Lepas tu bila kita minum tu, jangan jadi macam budak-budak lepas main bola. Bila minum air tu gok. Minum tak ingat dunia. Minum jangan. Itu tak ada beradab. Kalau ikut adab yang diajarkan adalah ialah bila minum air tu kita minum 3 tegukan. Minum, lepas tu alhamdulillah, bismillah, minum, alhamdulillah 3 teguk. Tu satu. Lepas tu baru minum dengan menggunakan tangan kanan. Jangan guna tangan kiri. Tangan kiri ni siapa je yang buat? Syaitan. Itu merupakan adab lah bila kita minum air Zam-Zam. Jadi itu saja yang saya boleh ceritakan pasal Bukit Safa dan Marwah dengan air Zam-Zam. Okey tuan-tuan, okey tak semana keadaan haji hajah? Larat tak kaki ni? Tak malah, biasalah. Jaraknya jauh-jauh. Kita pun kalau nak naik kenderaan pun tak berbala. Baik kita jaga kaki kita exercise sikit lah. Ni kat belakang kita sekarang ni adalah Maktabah Al-Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah. Jadi ni adalah perpustakaan. Tapi perpustakaan ni dia bukan biasa-biasa ni tuan-tuan dan puan-puan haji hajah. Perpustakaan ni sebenarnya adalah merupakan tempatnya lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni kita tahulah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Pada waktu pagi hari Isnin. Jadi nak ceritakan yang perpustakaan ni, yang sebelum jadikan perpustakaan ni sebenarnya adalah asal rumah, iaitu rumah bapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah. Jadi pun baginda lahir dekat sini tuan-tuan dan puan-puan haji hajah. Jadi nak ceritakan rumah, kedudukan rumah ni sebenarnya kalau dalam mengikut Masjidil Haram, kita tadi kat Masjidil Haram kan, dia merupakan dekat timur, belah timur. Belah timur daripada Masjidil Haram. Jadi nak jadikan cerita dia punya tempat ni dia terletak dengan dekat Syekh Abi Talib, ataupun lebih dikenali dengan Syekh Ali ataupun dan Syekh, dan dikenali juga dengan Syekh Bani Hashim. Jadinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berhijrah, ingat tak dia pergi peristiwa hijrah ke Madinah? Rumah yang Rasulullah yang ni, bukan rumah Rasulullah ni, rumah bapa dia ni, rumah bapa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, ianya telah dibeli oleh sepupunya, iaitu Aqil bin Abi Talib. Lepas tu pun dah lamanya anak-anak dia pun jual lah dekat orang lain. Lepas tu pun lama kisahnya time zaman Abbasiyah pula. Rumah bapa Rasulullah ni, tempat maulid Nabi ni, dia telah dibeli oleh Khaizaran, iaitu ibu kepada Khalifah Harun al-Rashid. Jadi dia beli ni ketika dia datang untuk mengerjakan haji. Selepas tu pun bila beli tapak tu dia pun bangunkan masjid kat situ. Lama kemudian tu tiba-tiba masjid tu diruntuhkan. Sebab apa? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Jadi nak jadikan cerita selepas beberapa lama kemudian, kini tempat yang tanah yang itu tersebut dijadikan sebagai perpustakaan umum. Perpustakaan tersebut telah dibina oleh Syekh Abbas bin Yusuf Al-Qatahan pada tahun 1950 Masihi daripada hartanya sendiri. Syekh Abbas bin Yusuf ni merupakan Datuk Bandar Makkah. Jadi itulah cerita serba sedikit
tentang maulid Nabi, tempat kelahiran Nabi. Tapi saya ingatkan kepada haji-hajah sekalian, walaupun ini merupakan tempat kelahiran baginda Nabi SAW, tapi tidak ada mana-mana ada dalil ataupun sahih yang di mana kita kena berdoa ataupun bersolat kat sini. Merupakan itu, kalau ada yang mengatakan perkara sedemikian, itu merupakan perkara khurafat sebenarnya. Jadi kita kat sini bukan untuk kita semayang kat sini, tak. Kita cuma ambil iktibar ataupun kita nak tengok inilah merupakan maulid, tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekarang ni kita berada dekat Masjid Jin. Okey, apa yang Haji Hajah boleh tengok sekarang ni, kita inilah merupakan Masjid Jin. Jadi tuan-tuan, jadi haji dan hajah sekalian, apa yang perkara menarik yang kita boleh tahu daripada Masjid Jin ni? Masjid Jin ni dia ada kisahnya, iaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Mas'ud ketika satu malam, di mana kat situlah perkara merupakan kejadian pertama di mana bangsa jin berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bukan hanya diutuskan kepada manusia, bahkan kepada bangsa jin dan sekalian makhluk. Jadi nak menunjukkan betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita ini telah diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Macam mana kisah baiat bangsa jin ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ianya berlaku ketika pada waktu malam, wallahu alam pada hari apa tak tahulah bila, tapi ceritanya selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat Isyak. Lepas tu pun Rasulullah datang dekat Abdullah bin Mas'ud, pegang tangan dia. Pegang tangan dia, lepas tu pergi kat satu tempat yang tadi namanya Al-Hujun tempat dia. Jadi pun Rasulullah dudukkan Abdullah bin Mas'ud. Lepas tu pun Rasulullah buat satu bulatan keliling dia lah, keliling dia. Lepas tu pun Rasulullah pun cakap, jangan kamu keluar daripada garisan ini. Jika kamu keluar daripadanya, kecelakaan akan menimpa ke atas kamu. Lepas nak menunjukkan Rasulullah kata kat dia, kata aku terpaksa buat benda ni sebab ada orang ingin datang ke dekat kamu. Jadi apabila orang tu datang dekat kau, Abdullah bin Mas'ud, jangan kau cakap dengan dia, nescaya mereka pun takkan cakap dengan kamu. Yang tu merupakan bangsa jin lah. Jadi kisahnya seterusnya, Rasulullah pun lepas dia dah buat Abdullah bin Mas'ud tu duduk semua, Rasulullah pun pergi, lalu beredar pergi. Sampai kat Abdullah bin Mas'ud ni tak nampak Rasulullah. Lalu tiba-tiba datanglah 3 orang. Dia punya macam kata deskripsi orang yang datang tu, 3 orang tu, dia namanya Azud. Orang tu berkulit hitam ataupun macam India. Rupa paras mereka tu sama macam orang India begitu. Lepas tu pun orang tu pun datang, mereka datang dekat Abdullah bin Mas'ud tapi tak melintas pun dekat kawasan tu. Lalu dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Selepas lama tu, pada akhir malam tu, Rasulullah pun datanglah dekat Abdullah bin Mas'ud. Lepas tu Rasulullah pun katalah kat Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya mereka ni telah menyusahkan aku. Penat tu, lepas tu Rasulullah pun tertidur dekat atas peha Abdullah bin Mas'ud. Sebenarnya cerita ni di mana Rasulullah diperintahkan oleh Allah SWT untuk untuk menyampaikan wahyu, iaitu ayat Quran kepada bangsa jin. Jadi inilah kisah yang terjadi dekat Masjid Jin. Itulah jadinya telah dibina dekat kawasan yang di mana kawasan tersebut yang Abdullah bin Mas'ud duduk kat situ. Jadi ni merupakan sedikit cerita Masjid Jin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi haji dan hajah, bolehlah 5 minit ke saya bagi ambil gambar semua. Kita akan pergi ke masjid terusannya. Alhamdulillah, sekarang tuan-tuan, selepas kita pergi dekat Masjid Jin, sekarang ni kita berada dekat Masjid Syajarah. Jadi saya nak tanya sikit teka-teki, siapa tahu Masjid Syajarah tu apa tuan-tuan dan puan-puan? Ini basic ke, dekat sekolah rendah kita belajar. Masjid Syajarah ni, maksud Syajarah tu maksudnya adalah pokok. Apa yang kaitnya pokok dengan Masjid Syajarah ni? Saya akan ceritakan dia tuan-tuan dan puan-puan. Ia punya terdapat dalam menurut ulama, menurut ahli sejarah menceritakan bahawa ketika Rasulullah SAW berada dekat kawasan tu, Hujun, ada yang menceritakan di mana Rasulullah SAW dicabar oleh orang kafir untuk menunjukkan untuk membuktikan yang Rasulullah ni adalah berkata benar dengan risalahnya, yakni Al-Quran. Jadi pun Rasulullah pun memanggil sebuah pohon, datang kepadanya dan beri salam, lalu pergi balik kat tempat asalnya.
Jadi ni menurut daripada Umar bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana dia menceritakan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bila dicabar oleh orang kafir, Rasulullah pun berdoa kepada Allah SWT, di mana Allahumma arini ayatanil yauma la ubali man kadzabani ba'daha. Artinya, wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku pada hari ini akan suatu tanda, yakni kekuasaanmu. Selepas itu aku tidak akan peduli kepada pun dustaan kaum kafir terhadap dakwahku. Jadi selepas Nabi pun berdoa tu pun, Nabi pun panggil lah. Dia arahkan sebuah pokok tu untuk datang kepada dia. Lepas tu pokok tu datang sendiri. Lepas tu memberi salam kepada Nabi. Lepas tu Nabi arahkan balik untuk pokok tu pergi balik kat tempat asal dia. Lalu pokok tu pun pergi balik kat tempat asal dia. Nak menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang cerita pertama. Kalau yang cerita kedua pula menurut Al-Faqihi, ceritanya di mana ada satu bangsa jin, sekumpulan bangsa jin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bangsa jin tu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan mukjizat, bukti yang menunjukkan yang risalahnya, yakni Al-Quran tu adalah benar. Lepas tu pun Rasulullah pun buat benda sama yang macam cerita yang pertama tu, yang di mana Rasulullah mengarahkan pokok tu datang kepada dia, memberi salam dan pulang balik ke tempat asalnya. Itu yang cerita di mana menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Masjid Syajarah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni saya akan bagi masa dalam 10 minit begitu. Sama ada nak solat di atas masjid ke, ambil gambar ke, dipersilakan. Lepas ni siapa yang nak ikut saya pergi malah boleh ikut saya, yang tak nak pergi malah boleh pergi pulang ke hotel. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, haji hajah. Okey tak, macam mana perjalanan kita jalan kaki jauh tu dalam 1 kilo lebih? Okey tak kaki tu? Menggigil tak? Ketau ketir tak? Tak kan? Okey. Tak apa, sabar. Ingatlah haji hajah, bukan selalu kita datang sini. Sekali-sekala. Mana tu lepas ni adalah merupakan peluang terakhir kita untuk datang ke sini. Jadi kat sini saya tanpa buang masa, saya nak cerita pasal Perkuburan Matlah. Perkuburan Matlah ni merupakan dia terletak dekat sebelah timur Masjidil Haram. Selepas kita melawat Masjid Syajarah dengan Masjid Jin. Jadi ada ulama mengatakan, iaitu Al-Faqihi berkata, kami tidak mengenali mana-mana lembah di Mekah yang betul-betul menghadap kiblat selain daripada lembah tanah perkuburan ini, yakni Matlah, yang menghadap Kaabah di sepanjang kedudukannya. Jadi Perkuburan Matlah ni sebenarnya dia betul-betul menghadap kiblat. Sebab kita tahu bila kita nak menguruskan jenazah tu, kita kena tanam mengikut arah kiblat. Dia belum menghadapkan macam tu. Perkuburan Matlah ni je yang special, di mana dia punya kedudukan tu memang sejajar dengan arah kiblat. Jadi ada sabda Nabi Muhammad SAW daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi Muhammad SAW sabda, nikmatul maqbarah hadhihi, sebaik-baik perkuburan ialah perkuburan ini. Nampak nak menunjukkan Rasulullah betapa mulianya perkuburan Matlah ni, sehingga kan Nabi SAW pun bersabda sedemikian. Jadi perkuburan Matlah ni dia ada menempatkan beberapa insan-insan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Contohnya Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, merupakan isteri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak kenal isteri baginda yang pertama tu? Merupakan anak orang yang kaya dan orang yang sangat solehah. Dialah merupakan antara orang-orang yang di mana menyebabkan Islam ni tersebar luas disebabkan beliau. Selain itu juga ada juga para tabi'in, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tapi apa yang specialnya kat perkuburan Matlah ni ataupun dekat perkuburan dekat belah-belah Arab ni, mereka ni dia tak mengamalkan macam mana kita mengamalkan kat Malaysia kan. Kalau kita dekat perkuburan kita ni, kita suka buat kepuk yang sangat yang sangat melebih-lebih dengan ada perhiasan macam-macam. Sedangkan kalau dekat kawasan sini, kawasan dekat Mekah ni, dekat tanah Arab ni, dia tak suka menggunakan itu. Sebab ada Rasulullah pun dia tegah, jangan membuat binaan dekat atas makam-makam. Dia macam ibarat kita ni nak mengagung-agungkan
tempat tu. Tapi sebenarnya kawasan perkuburan ni merupakan tempat untuk kita beringat, beristighfar bahawa kematian itu adalah pasti. Jadi kalau kat kawasan Pulau Mala ni, dia hanya menggunakan macam batu sungai, tak ada tanda pun lah. Macam tanda dia setakat letak nama je. Kadang-kadang sampaikan tanda tu hilang. Nak menunjukkan tak penting pun guna kepok tu yang kita adat, apa yang kita ikut adat tu selalunya lah dekat Malaysia ni. Jadi itu antara Pulau Mala. Jadi saya nak Haji Hajar kita sama-sama mendoakan Allahumma fillahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Kita doakanlah supaya siapa orang yang ditempatkan perguruan Ma'la ni dijanjikan syurga dan berada bersama-sama dengan orang beriman. Okey. Jadi sekian daripada saya. Okey tuan-tuan puan-puan. Jadi yang wanita tu okey boleh duduk kat tepi kan, ambil boleh tengok, ambil gambar ke apa untuk buat kenangan. Yang para lelaki tu kalau kita tengok, kalau kita boleh masuk kita masuk, kalau tak boleh masuk kita duduk luar saja. Banyak-banyakkan berdoa, banyakkan berzikir. Jadi sekian daripada saya. Okey tadi apa-apa nanti kan bagi tahu saya.